Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Hani. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Sirah bagi tahun 2. Sebelum kita memulakan pembelajaran, mari kita bacakan sama-sama doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Okey, para pelajar tahun 2, saya harap kamu masih ingat lagi lah. Kita dah masuk dalam tajuk besar yang baru 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. Sebab minggu lepas kita cuti. Hari Kebangsaan Merdeka, Merdeka, Merdeka. Sebelumnya lagi. Minggu sebelum lagi. Saya cakap minggu lepas ke tadi? Silap cakap. Minggu sebelumnya lagi 2 minggu lepas, betul lah. 2 minggu lepas kita dah masuk dalam tajuk baru, iaitu pelajaran 4, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, hari ni saya tak nak terang dalam-dalam sangat. Kita just baca je, sebab apa yang saya sediakan dekat dalam skrin saya ni sama sebiji dalam buku teks, tapi kita baca sama-sama dalam video kali ni. Okey, boleh? Saya harap boleh lah, jangan cakap tak boleh. Okey. Jadi, kita mulakan. Tengok pen saya tau. Pen saya bergerak. Pen saya warna hijau. Okey. Pelajaran 4. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unit 2. Tahun duka cita. Kematian bapa saudaranya, Abu Talib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menziarahi Abu Talib, dan di sampingnya ada Abu Jahal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Talib, "Wahai bapa saudaraku, ucaplah la ilaha illallah, satu kalimah yang aku akan berhujah di sisi Allah." Lalu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, "Wahai Abu Talib, adakah kamu tidak suka dengan agama Abdul Muttalib?" Lalu mereka berdua mengulangi kata-kata itu sehingga kalimah terakhir yang diucapkan Abu Talib ialah, "Aku ikut agama Abdul Muttalib." Okey, saya terangkan sikit kat sini. Maksudnya, waktu ni, keadaan ni, masa ni, bapa saudara Nabi Muhammad, Abu Talib tengah sakit nazak, macam sakit nazak lah. Kan dia terbaring, dia tak boleh buat apa-apa. Nazak itu namanya nazak, dah nak mati kan. Okey, jadi Abu Talib ni dalam keadaan sakit dan nazak. Jadi Nabi Muhammad SAW datang ke rumah Abu Talib untuk menziarahi Abu Talib. Di rumah Abu Talib itu terdapat Abu Jahal dan
Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Jadi ada dua orang ni. Jadi Nabi Muhammad menziarahi Abu Jahal dan Nabi Muhammad berkata Abu Talib mengucaplah la ilaha illallah. Maksudnya kat situ Nabi Muhammad ajak Abu Talib untuk masuk Islam. Dah saat-saat akhir dah ni kan, dah nak mati dah. Masuklah Islam, peluklah, percayalah Allah itu satu, macam tu. Tapi disebabkan ni Abu Jahal ni dok kata kenapa nak ikut agama yang ajaran Nabi Muhammad, kau tak suka ke agama bapa kau Abdul Muttalib. Macam tu. Jadi dia kena hasut kat situ. Abu Talib kena hasut. Lepas tu akhirnya Abu Talib berkata dia ikut agama Abdul Muttalib. Dia tak ikutlah Nabi Muhammad. Macam tu lah. Sedih Nabi Muhammad macam tu kan. Nak macam mana, hidayah tu milik Allah. Allah je yang boleh bagi hidayah. Lepas tu dah dengar Abu Talib cakap macam tu, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, aku akan pohon keampunan untukmu selagi aku tidak dilarang berbuat demikian. Jadi bila dah nampak Abu Talib tu macam tu, dia ikut agama Abdul Muttalib, tak masuk Islam lah kan. Jadi Nabi Muhammad cakap dia akan minta ampun untuk bapa saudaranya Abu Talib. Lepas tu ni ada ni. Ini kamu kena tahu, kena ingat ya. Abu Talib meninggal dunia ketika berusia 80 tahun. Ni. Umur Abu Talib ketika meninggal dunia ni 80 tahun. Okey, sampai situ sahaja cerita Abu Talib. Kematian bapa saudara Nabi Muhammad SAW, Abu Talib. Macam tu je. Okey, tahun duka cita ni ada dua orang yang meninggal. Mula-mula bapa saudara Nabi Muhammad yang membesarkan Nabi Muhammad daripada kecil sampailah Nabi Muhammad besar, boleh berdikari, hidup sendiri, boleh bekerja, cari duit, cari makan sendiri. Mula-mula Abu Talib meninggal dunia, kemudian isteri tercinta, isteri Nabi Muhammad yang tercinta, Khadijah pula yang kembali ke rahmatullah. Khadijah kembali ke rahmatullah. Okey, cerita Khadijah pula. Kita tengok poin yang pertama. Khadijah meninggal dunia selepas beberapa bulan kematian Abu Talib. Abu Talib meninggal dulu. Lepas tu beberapa bulan kemudian barulah Khadijah pula meninggal dunia. Okey, jadi seterusnya beliau ni Khadijah lah ya. Beliau meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian ketika berusia 65 tahun. Okey, Khadijah tadi Abu Talib meninggal dunia masa tu Abu Talib umur 80 tahun. Khadijah pula meninggal dunia masa tu Khadijah berumur 65 tahun. Kena ingatkan ni tau. Faham kan? Lepas itu Khadijah ni meninggal dunia dalam bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Sebab saya dulu masa bayi-bayi kamu pun saya tak faham ayat ni. Jadi saya terangkan kamu, bila saya guna ayat tahun ke-10 kenabian ataupun tahun ke-10 kerasulan, itu membawa maksud yang sama. Kenabian dan kerasulan itu sama. Apa yang dia cuba sampaikan kat sini adalah tahun ke-10 kenabian, dah 10 tahun Nabi Muhammad jadi Rasul. Tahun ke-10 Nabi Muhammad jadi Rasul. Itulah maksudnya tahun ke-10 kenabian. Saya harap lepas-lepas ni tak ada dah yang pening-pening. Tak ada yang tak faham dah ayat tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kerasulan tu. Ni kamu dah tahun 2 dah. Kita nak sampai ke tahun 6. Kamu senang je faham ayat tu. Okey? Seterusnya. Kita tengok jalan ceritanya. Ni. Faktanya. Seterusnya. Sesungguhnya Khadijah seorang isteri Rasulullah SAW
yang banyak membantu baginda menyebarkan agama Islam dan mengorbankan kepentingan dirinya dan hartanya untuk Islam. Khadijah ni seorang isteri yang banyak tolong Nabi Muhammad, banyak sangat. Sebabnya Nabi Muhammad SAW, kamu tak ada lagi. Tahun depan kita akan belajar yang tu. Saya ceritakan sikit je. Bila Nabi Muhammad pertama kali dilantik menjadi Rasul, masa tu mula-mula Nabi Muhammad dia hanya lelaki biasa sahaja. Dan Nabi Muhammad mengasingkan diri, duduk seorang-seorang di Gua Hira, duduk bersendirian dalam Gua Hira untuk beribadah lah. Beribadah di dalam Gua Hira seorang-seorang, mencari ketenangan. Lepas tu malam tu datang malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah kali pertama, itulah saat di mana Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul. Pada malam tersebut Nabi Muhammad, kejadian tu malam masa malaikat Jibril tu datang bagi wahyu pertama tu malam. Pada malam tersebut Nabi Muhammad balik rumah, sampai dekat rumah jumpa isteri baginda Khadijah, Sayyidatina Khadijah. Menggigil, Nabi Muhammad menggigil. Terkejut jumpa malaikat Jibril ni. Macam tu kan. Terkejut sangat-sangat. Sayyidatina Khadijah yang menenangkan baginda. Baginda tengah menggigil. Khadijah yang tenangkan Nabi Muhammad masa tu. Lepas tu bila Nabi Muhammad dah tenang, Nabi Muhammad ceritakan kat Khadijah apa yang jadi, apa yang menyebabkan baginda menggigil. Iaitu baru satu. Lepas tu yang perang-perang yang terjadi dalam sejarah Islam pun mendapat bantuan daripada Khadijah. Khadijah ni seorang wanita yang kaya, ada harta yang banyak. Dan ni Khadijah dia memberikan harta beliau untuk membantu Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam. Khadijah juga jaga Nabi Muhammad ni. Bila ramai orang tak suka kat Nabi Muhammad, tolak Nabi Muhammad, Khadijah yang terima. Sebab tu Nabi Muhammad sayang dekat Khadijah. Cinta pertama Nabi Muhammad. Okey, kita tengok. Ni dah kat habis dah. Jadi nak katanya, tadi kan saya cerita-cerita dah, Khadijah tu baik, dia tolong Nabi Muhammad kan, macam mana. Sampai kan Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah sendiri yang cakap. Apa Rasulullah cakap? Rasulullah SAW pernah bersabda. Dia ni Khadijah lah, kata ni, dia ni Khadijah, okey. Dia beriman denganku ketika orang ramai kufur denganku. Dia mempercayai aku ketika orang mendustakan aku. Dia berkongsi denganku harta bendanya ketika orang ramai menghalang aku. Dan Allah kurniakan kepadaku anaknya dan menghalang aku mendapatkan anak daripada yang lain. Okey, dekat ayat yang terakhir ni kan, Nabi Muhammad dikurniakan anak daripada anak dengan Sayyidatina Khadijah. Dan menghalang Nabi Muhammad mendapat anak daripada yang lain. Okey, Nabi Muhammad ada isteri lebih daripada seorang, bukan Khadijah je. Ada isteri yang lain. Nanti kita akan dalam unit yang ketiga, lepas ni, minggu depan. Okey. Jadi itu nanti kita akan kenal siapa anak baginda, siapa isteri baginda. Okey. Jadi anak-anak baginda ni dah hasil perkahwinan dengan Khadijah. Macam tu. Kalau dengan isteri yang lain, nanti kita tengok dekat tajuk yang seterusnya. Ada anak dengan isteri yang lain, ada ke tidak? Macam mana? Okey. Seterusnya, setelah ketiadaan Abu Talib dan Khadijah, orang kafir Quraisy semakin berani menyakiti Rasulullah SAW secara terbuka, yang menyebabkan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin menderita. Dah tak ada orang nak tolong Nabi Muhammad dah. Khadijah yang tolong Nabi Muhammad sebelum ni dah tak ada. Abu Talib yang tolong baginda sebelum ni pun dah tak ada. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi ke Taif. Okey, kita tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke Taif untuk menyebarkan dakwah dan mendapatkan bantuan menghadapi kaum Quraisy. Kaum Quraisy dah semakin berani. Semakin berani menyakiti Nabi Muhammad secara terbuka. Nabi Muhammad tengah solat dekat Kaabah pun boleh ganggu Nabi Muhammad tengah solat. Secara terbuka lah macam tu, kat tengah tu pun Nabi Muhammad tengah jalan pun orang kacau juga. Boleh sakit, boleh baling batu sesuka hati macam tu. Sebab dah tak ada dah orang nak lindung Nabi Muhammad. Khadijah dah tak ada, Abu Talib pun dah tak ada. Jadi Nabi Muhammad pergi ke Taif untuk menyebarkan dakwah dan untuk mendapatkan bantuan menghadapi kaum Quraisy yang semakin berani menyakiti Nabi Muhammad. Apabila sampai di Taif, tengok apa jadi. Sebaliknya, mereka penduduk Taif pula yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lebih teruk lagi. Nabi Muhammad pergi ke Taif untuk menyebarkan dakwah kepada penduduk Taif dan untuk mendapatkan bantuan menghadapi kaum Quraisy yang semakin berani menyakiti baginda. Tapi bila sampai di Taif, penduduk Taif itu tidak mahu menerima dakwah Rasulullah, malah penduduk Taif menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah lebih teruk daripada kaum Quraisy menyakiti baginda. Jadi sedih kat situ. Jadi sedih sangat-sangatlah masa waktu ni. Kemudian tak ada kemudian dah, habislah cerita kita. Begitulah tahun duka cita yang Nabi Muhammad lalui. Tapi jangan risau, waktu ni Nabi Muhammad tengah bersedih. Tapi Allah sangat sayangkan hamba-Nya. Lagi-lagi kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tak akan biarkan Rasulullah disakiti begitu sahaja. Itu semua ujian untuk Rasulullah. Rasulullah pun ada ujian. Ini kan kita manusia biasa. Kita pun ada ujian. Jadi bila kita menghadapi ujian, kita jangan sedih sangat-sangat. Kita kena sedih, boleh sedih. Sedih sekejap. Itu respon kita sebagai manusia. Kita boleh sedih. Tapi jangan lama-lama sedih. Kita kena bangun balik. Jadi kuat. Macam tu. Okay? Tapi jangan risau. Walaupun Rasulullah sedih waktu ni, Allah ada ganjaran untuk diberikan kepada Rasulullah. Ganjaran yang lebih baik daripada yang ada, yang terbaik lah. Macam tu. Walaupun masa ni tengah sedih, selepas itu ada yang baiknya. Macam bab kata pepatah, tengah hujan, selepas hujan ribut taufan itu akan reda dan akan muncul pelangi yang cantik. Itulah gambaran hidup kita. Bila kita tengah susah tu takkan lama, dia akan berakhir dan akan terbit matahari, akan timbul pelangi yang cantik dalam hidup kita gitu. Okey, cukuplah falsafah saya. Sampai di sini saja pembelajaran kita untuk kali ini. Sekian, Assalamualaikum. Kalau tak faham, kontak saya. Okey, bye.